Assalamualaikum. Waalaikumsalam Selamat pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Hari ini kita cerita macam mana kita nak mulakan daripada usia muda kan? Ya. Mukadimah hanya. Lepas tu kita akan pergi satu demi Silakan. satu. Ya, silakan. Ya. Mungkin daripada aspek persaraan, saranan saya kepada generasi-generasi muda Malaysia adalah jangan menjadi generasi consumer sangat. Anda harus menjadi generasi yang lebih saver in the future. Maksudnya mengorbankan keperluan semasa ataupun mengorbankan keinginan semasa demi untuk mempunyai kehidupan persaraan yang agak selesa nanti. Itu mukadimah saya lah. Untuk mencapai itu, antara yang paling penting adalah menganjakkan ataupun mengeloketkan sebahagian daripada pendapatan yang diperolehi itu untuk membina dana persaraan tambahan. Kerana dana persaraan EPF, rata-rata statistik EPF menyatakan dan menunjukkan tidak akan pernah cukup. Oh, betul. Okey. Boleh kita perincikan jenis-jenis keperluan yang mungkin akan diperlukan oleh majoriti daripada golongan lanjut usia? Okey, daripada segi perincian perbelanjaan kepada golongan pesara, yang nombor satu, yang paling penting adalah perbelanjaan perubatan itu sendiri. Okay. Apabila kita bersara daripada segala organisasi ataupun daripada segala jabatan dan sebagainya, kita tidak lagi menikmati perlindungan perubatan yang diberikan oleh majikan kepada kita. Jadi ini satu. Nah, dia akan mengambil banyak wang untuk membaik pulih ataupun untuk menjaga tahap-tahap kesihatan ini. Jadi jawapan bagus untuk ini adalah bakal-bakal pesara harus mempunyai medical policy yang agak komprehensif, yang mampu untuk menanggung perbelanjaan perubatan. Jadi kalau ada medical policy yang bagus, jadi dana persaraan tidak terganggu. Itu yang pertama. Yang kedua, juga pembahagian kepada perbelanjaan bulanan yang kita nikmati setiap bulan. Sebenarnya selepas persaraan kita tidak mempunyai gaji lagi. Jadi menguruskan dana pokok itu untuk membuahkan hasil setiap bulan, itu juga yang penting. Pembahagian yang kedua. Dan juga perbelanjaan-perbelanjaan minimal yang lain. Yang lain itu boleh dikategorikan sebagai perbelanjaan minimal. Okey, kalau ditanyalah, kalau sebelum ni minggu lepas kita cerita persaraan juga kan, kalau nak tanya saya bila saya nak bersara, saya kata dalam usia 40 tahun. Saya nak bersara, saya bersara awal lebih kurang. Kalau lagi awal lepas tu lagi bagus. Tapi bila saya buat calculation, kiraan dari segi simpanan persaraan yang kategori 1, 2, 3 yang kita sentuh minggu lalu, kita kena perlu ada berapa ratus ribu ataupun sejuta untuk kita hidup dengan selesa. Saya membayangkan kita kira-kira dalam 20 tahun lagi baru saya dapat mencapai. Maknanya lagi lama daripada tempoh yang saya nak. Jadi macam mana kita nak pastikan kita nak umur pada umur pencen yang bersesuaian? Baik. Soalan yang agak ni. Baik, umur persaraan yang bersesuaian ini bergantung kepada perancangan individu. Ayat mudah tentang persaraan tuan-tuan di luar sana maupun Ezri di studio juga adalah perancangan persaraan adalah umpama cap jari masing-masing. Masing-masing mempunyai cap jari yang berbeza. Bermaksudnya, kalau saya ingin bersara pada usia 40 tahun, maka tahap simpanan bulanan saya wajib tinggi. Yang pertama. Yang kedua, tahap pendapatan saya juga wajib tinggi. Kalau saya berusia 35, kerana saya mempunyai 5 tahun. Namun, pada mereka yang merancang untuk bersara di usia 65 dan dia berusia 30 tahun sekarang, mungkin tahap simpanan bulanannya agak kecil. Jadi bergantung kepada individu. Bergantung. Namun begitu, usia persaraan yang saya kira agak rasional dan agak resam dan sesuai dengan budaya Malaysia yang begitu agak ketimuran, tidak begitu terlampau berusia. Maksudnya melepasi usia 55 mencecah umur 60 tahun itu masih bekerja, pada pandangan peribadi saya tidak begitu praktikal lah. Kerana sebagai manusia, kita mempunyai tanggungjawab kehidupan yang lain. Bukan hanya dunia yang ditumpuk semata-mata. Baik. Okey, kita akan dengarkan juga pandangan orang ramai dan apa kata mereka tentang persediaan untuk persaraan di usia lanjut. Saksikan. Sebenarnya persaraan ini memang semestinya semua orang akan lalui. So kita kena tahulah, kita kena menyimpan sebelum kita bersara. Dan kita simpanan juga penting dan kita kena ada perancangan lah apa yang kita nak buat. Supaya kita bila bersara kita tak ada, tak tahu nak buat apa. Macam saya sendiri, saya telah merancang untuk mengadakan perniagaan sendiri. So sekarang saya berjinak-jinak memulakan perniagaan dan tidak ada simpanan yang secukupnya lah untuk membiayai persaraan saya.
macam kita ambil insurance, one untuk kita punya medical, and then second one for the saving. Saving, I mean like in future, after 20 years ke, depends lah berapa tahun kan kita nak ambil. So kita ambil, after that kita boleh dapat lagi pun for the future saving lah. If anything happen, so kita boleh guna tu duit lah. Saya masuk insurans, medical card. Dekat insurans tu lah nanti jadi simpanan. Jadi kalau kita nak menambung sendiri memang tak ada lah. Nak pergi kat bank memang tak ada lah. Jadi kita akan gunakan landasan insurans tu sebagai simpanan. Jadi kalau apa-apa terjadi pada saya pun, wife saya tetap ada lagi jaminan. Macam tu lah. Baik. Saya nak minta Tuan komen sikit yang akhir sekali tadi tu. Okey. Insurans untuk medical bagus. Malah disarankan pada mereka-mereka yang menghampiri usia persaraan ataupun pekerja-pekerja swasta yang tidak mempunyai kemudahan perubatan yang ditanggung oleh majikan secara komprehensif. Ada setengah-setengah majikan memberikan perubatan yang begitu komprehensif. Pada yang tiada, medical lah jawapannya. Namun, sebagai perancang kewangan, saya seringkali mengingatkan kepada pelanggan-pelanggan kita adalah meningkatkan tabung persaraan itu selain daripada unsur-unsur cash surrender value insurance semata-mata. Apa yang dimaksudkan oleh yang ditemu ramah tadi itu adalah cash surrender value. Kalau dia tak masuk insurans, dia tak ada duit lain lah untuk nambah. Betul, namun harus menambahkan juga. Kerana kalau dilihat unjuran cash surrender value dengan target persaraan itu sendiri mungkin tidak menepati, bergantung kepada gaji dan juga sumbangan premium tahunannya. Begitu. Baik. Okey. Saya rasa ramai yang berminat dan juga berniat, ya, tetapi ada kalanya kemampuan itu kurang. Ya. Jadi bagi yang mungkin sekarang ini pendapatan mereka terhad, cara pertama, okey, saya rasa selain daripada insurans itu, mengambil insurans mengikut kemampuan, apa lagi option-option yang ada untuk mula menabung ataupun mula untuk melakukan persediaan tu? Baik, lakukan tabungan itu secara berkala. Bermaksudnya lakukan dia setiap hari, bukan setiap bulan. Bermaksudnya daripada allocation untuk kita berbelanja hari ini, tarik keluar mungkin 10%. Memang kita telah allocatekan untuk belanja hari ini RM50 katakan. Tarik keluar RM10, soroklah dekat mana-mana. Celah bantal ke, bawah kapet ke, di mana-mana. Tahan diri, ya? Ya, tahan diri. Dengan sendirinya, automatically, kita membentuk habit yang baik sebenarnya. We are creatures of habit. So, if we develop a good habit of saving on monthly basis, biarpun sedikit, jadi lama-lama bila kita tengok nanti, bila cukup ujung bulan, kumpulkan semua yang disorok-sorok tu, masukkan dalam instrumen pelaburan yang betul. Instrumen pelaburan yang betul. Okey, the best kalau yang terbaik ialah macam kita dah belanja satu malam, duduk diam-diam, okey hari ni berapa belanja, ambil 10% simpan. Simpan. Hari-hari. Setiap hari. Buat. Okey, baik. Dari segi aspek persaraan pencen, antara swasta dengan kerajaan dia lain-lain. Dia berbeza. Ya, berbeza. Berbeza dari segi apa? Yang pertama, umur persaraan di pihak kerajaan sekarang ini telah ditetapkan pada usia 60. Dan yang terbaru diura-urakan akan dilanjutkan kepada 62 tahun. Namun di pihak swasta, dia tidak mempunyai penetapan sebegitu. Sama ada anda bekerja sampai 60 ke ataupun bekerja 55 ke, dia tidak memberikan kesan apa-apa. Kerana sistem persaraan swasta adalah tidak bergantung kepada terma-terma yang lain, hanya bergantung kepada skim EPF semata-mata. Namun di pihak kerajaan, anda harus menyempurnakan sekian tahun perkhidmatan untuk menikmati pencen. Perbezaan yang kedua adalah pihak swasta tidak mempunyai pencen bulanan. Pihak kerajaan mempunyai pencen bulanan. Itu perbezaan yang jelas. Cukup jelas. Saya rasa ramai juga yang selalu mengatakan bahawa nanti kalau dah pencen nanti aku nak balik kampung. Jadi saya rasa ini salah satu daripada persediaan persaraan untuk mencari tempat untuk menetap di usia selepas persaraan nanti. Adakah itu juga perlu diambil kira dalam persediaan kewangan dari sekarang ini, Tuan Syed? Perlu diambil kira kerana yang pertama, hujah saya. Mungkin sekarang dia bekerja di Kuala Lumpur dan beban untuk membayar rumah tiada kerana tinggal di quarters. Namun selepas dia bersara,
dia tidak mampu mempunyai wang untuk membeli properti ataupun perumahan di Kuala Lumpur. Optionnya adalah pulang ke kampung. Jadi menetapkan di mana untuk tinggal selepas usia persaraan juga berkait rapat dengan perancangan awal sebenarnya dan kedudukan pekerjaan dan juga gaji bulanan mereka. Saranan saya kepada mereka-mereka di luar sana yang tinggal di kuartus-kuartus kaki tangan yang disediakan, bersedia untuk membeli rumah sama ada di tempat kerja, di institusi sendiri ataupun di kampung. Dan bila bersara pulang ke kampung, yang pasti kadar harga barang itu agak murah. Kadar inflasi bandar dengan kadar inflasi desa berbeza. Itu yang ketara. Harga ikan kembung di Kuala Lumpur mungkin RM14 sekilo. Namun harga ikan kembung yang sama di Sungai Udang, Yan, Kedah mungkin hanya sekadar RM4, RM5. Itu perbezaan yang jelas dan ketara. Itu pun perlukan perancangan perancangan yang jelas. Baik, langkah proaktif yang perlu dilakukan oleh orang muda. Untuk persediaan persaraan yang pertama, jangan bergantung kepada dana persaraan swasta semata-mata, itu EPF. Tetapkan contribution, itu wajib. Yang pertama, yang kedua, tambahkan simpanan untuk persediaan tabung persaraan, itu yang pertama. Kurangkan perbelanjaan yang tidak perlu. Kawal diri. Dan juga melakukan risk management yang benar, yang betul. Seumpamanya mempunyai jenis-jenis insurans yang bersesuaian dan bertepatan. Saya tegaskan, insurans yang bersesuaian dan bertepatan dengan keperluan semasa. Itu antara yang penting. Baik. Okey, minggu lalu saya ada juga menyentuh tentang keperluan persaraan untuk pasangan. Jadi caranya untuk mula melakukan persediaan untuk pasangan juga, Tuan Syed. Saya rasa kalau untuk diri sendiri kita boleh menabung, dan bagaimana pula dengan pasangan yang tidak bekerja, isteri yang biasanya suri rumah, atau ada juga sekarang ni suami yang tak bekerja, isteri bekerja sepenuh masa. Jadi dari sekarang ni apa nak buat? Paksa isteri bekerja kan, suruh suami bekerja ke macam mana? Mungkin pada isteri yang tidak bekerja, suaminya mempunyai pendapatan yang agak besar lah. Ataupun ada juga isteri yang bekerja semata-mata ingin mengisi masa lapang. Jadi untuk pasangan yang sebegini, bagusnya merancang dan tetapkan sasaran itu yang betul. Berapakah yang diperlukan dalam bentuk movable cash, movable asset, iaitu cash. You must have cash. Untuk menyara kehidupan selepas persaraan. Katakan dalam RM500,000. RM500,000 yang dibubuh di dalam pelaburan yang tetap, contohnya di dalam tabung haji begitu, ataupun di dalam ASB sendiri, yang menjana pendapatan 8%, 9%. So pasangan ini mempunyai pendapatan bulanan lebih kurang RM4,000. Tetapkan adakah itu mencukupi. Kalau itu tidak mencukupi, cari jalan berdua, berpakat, berbincang, berurusan bagaimana menambahkan pendapatan. Mungkin isteri boleh membantu daripada aspek menjana pendapatan keluarga tentang ekonomi rumah tangga, ataupun mengurangkan perbelanjaan yang tidak perlu. Okey, baik. Itu rasanya sudah menjadi satu kesimpulan untuk kita bincang pada hari ini. Dan selepas ini mungkin kita nak boleh belajar lebih lanjut bagaimana untuk kita buat kira-kira yang sepatutnya sebayanya mengikut usia kita.